Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tasawuf kitab Minhajul Abidin. Sudah lama kita bercuti puasa dan hari raya. Minta maaf saya tak dapat datang, bawa balik dari Yogyakarta. Jadi kita sambung pengajian kita pada malam yang bermulia ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 77. Lebih kurang dalam 10 baris beratas dan ada pun. Qala Allah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakati. Dan adapun hasin tawakal. Apa makna hasin? Hasin makna kota, benteng, the wall, the one that protect, yang menjadi tembok kubu yang mempertahankan tawakal. Kita masih dalam membicarakan bab rezeki. Dan salah satu perkara yang menghalang seseorang berjalan kepada Allah, risau tentang rezeki. The worries that you have, that if you give your time to Allah, then when can you find your rizki? It's always come to you. Ini selalu masalah macam tu, ya? Yang sering mengganggu manusia ni nak beribadah ni, buat rezeki lah. Risau tentang rezeki. Maka dijawab dah dalam kitab ni, pengajian-pengajian lepas tu, bagaimana rezeki ni, pembagian rezeki yang 4, ya? Rezeki yang maksum, rezeki yang madmun, rezeki yang mau'ud, ya? Dan rezeki mamluk. 4 jenis rezeki, 4 types of rezeki, ya? Rezeki madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki maksum, rezeki yang dibahagikan sejak azali, ya, semua orang ada portion masing-masing. Yang ketiga, rezeki mamluk, rezeki yang kita miliki, the one that you own. Kereta, rumah, nasi yang masuk dalam perut kita ni, itu rezeki mamluk. Yang keempat, rezeki mau'ud, rezeki-rezeki yang masuk melalui janji-janji Allah, promise from Allah. Kalau kita tawakal, Allah bagi kita rezeki. Kalau kita bertakwa, Allah cukupkan rezeki kita. Itu kita panggil rezeki mau'ud. Banyak istighfar, Allah jamin rezeki. Baca surah sekian-sekian, Allah mudahkan rezeki. Itu kita panggil rizkun mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Jadi bukan satu pintu rezeki, 4 macam. Maka semua itu perlu, bila kita yakin dengan 4 macam rezeki itu, itulah namanya tawakal. Bila kita yakin rezeki kita ni ada yang jenis dijamin oleh Allah, selagi kita hidup rezeki itu ada, tak mati. Lepas tu kita yakin rezeki ni dah dibahagi sejak azali. Kita yakin lagi rezeki ni yang kita milik ni pemberian Allah. Dan kita yakin kalau kita ikut perintah Allah, Allah akan tunaikan janjinya, menjamin rezeki kita, rezeki mau'ud. Yakin tentang rezeki inilah namanya tawakal. Apa tanda tawakal? Tenang hati itu, tak risau. Dia apakah benteng, hasin? Benteng mempertahankan supaya kota tawakal kita ni teguh, tak roboh. Maka dijawab sikit ni. Bermula hasin ataupun
kotanya tawakal, benteng tawakal, yang membangkitkan atas tawakal, maka iaitu menyebutkan, artinya mengingat-ingatkan doman. Apa tu doman? Jaminan, yakni jaminan ataupun akuan Allah Ta'ala. Reminding yourself, zikir madmun, jaminan Allah. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satu binatang pun yang melata dalam dunia ni, dalam bumi ni, kecuali Allah dah menanggung rezeki. So to remind yourself again and again, Allah jamin rezeki, Allah jamin rezeki, Allah jamin rezeki. Every day. Yakinkan ayat itu, yakinkan ayat itu. Maka itu akan membina kota, benteng. Benteng daripada kekacauan-kekacauan. Bisikan-bisikan, kau terlalu banyak sangat tumpu pada agama ni, hilang kau nak cari rezeki, ni hilang. Benteng tawakal tu zikru dhamanillah fi rizki, mengingatkan jaminan Allah tentang rezeki. Itu rezeki madmun. Selagi nyawa kita ni ada, rezeki tu ada. Kalau dah tak ada, tu mati ya. Tu senang ya. Itu orang tanya pada satu hari, malaikat maut, bukan, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, hai Sayyidina Ali, sekiranya engkau kuncikan dalam satu bilik, pintu tak ada, tingkap tak ada, kunci, macam mana rezeki nak masuk? Sayyidina Ali jawab senang, macam mana maut boleh masuk, rezeki pun boleh masuk. Kita duduk dalam bilik, kunci semua, malaikat maut masuk tak? Malaikat maut masuk. Tak boleh lagi, duduklah bawah 7 tala bumi pun. Kalau malaikat maut boleh masuk cabut nyawa kita, malaikat Mikail tak boleh masuk bagi rezeki. Itu yakin. Yakin. Ada dalam kisah dalam kitab ni, satu orang hamba Allah, dia zaman dulu ni, orang sufi tu dahsyat. Dia nak dapat tawakal, yakin tu, dia jalan tengah-tengah padang pasir tu, tak buat apa, jalan. Rezeki tangan Allah. Tengah-tengah jalan padang pasir tu, tiba-tiba nampak rombongan orang, teman tu rombongan bawa keldai, bawa unta. Kata, Allah, ni kalau rombongan tu nampak, mesti dia tahan aku, nanti suruh aku minum. Tak apalah, nak lari pun tak sempat. Dia pun pura-pura mati, pura-pura pingsan. Dia baring kat tengah padang pasir. Jadi entah macam mana rombongan tu nampak dia. Tuan, ada orang pingsan lah kat situ. Kejar tengok. Tengok, ini ada nyawa lagi ni. Dia pun ambil air nak masuk dalam mulut, dia tutup mulut, tak buka. Dia tahan. Lepas tu orang tu ambil pisau. Buka. Dia pun tergelak. Hidup lagi. Kata, saya sebenarnya saya nak tengok betul ke rezeki ni tangan Allah ni. Nak dapat yakin. Masa tuan nampak tu, saya cuba buat mati. Lepas tu tuan nak masukkan air, saya tutup gigi. Tuan ambil pisau, buka, nak masuk juga air tu. Macam itulah rezeki. Kalau rezeki tu datang, tak boleh lari. Jadi kata dia, benteng untuk kita mendapatkan tawakal itu, makna tawakal berserah kepada Allah, yakin rezeki itu daripada Allah, zikru dhamani rizkillah, yakin Allah menjamin rezeki itu, yakin dengan ayat Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal berserah pada Allah, Allah cukupkan rezeki dia itu, cukup. Entah jalan mana tak tahulah, tapi cukup. Ini yang pertama. Kata Imam Ghazali, itulah benteng yang pertama sekali, mengingat-ingatkan akuan Allah, mengaku nak menjamin rezeki. Dan kota bagi kotanya. Dah benteng, ada benteng lagi, benteng nombor 2. Benteng supaya kita boleh benteng pula tadi. Benteng kubu, mempertahankan kubu yang pertama tadi tu, supaya tak roboh, tak hilang yakin kita itu. Ialah menyebutkan, ini mengingat-ingatkan
Jalalullah, sifat jalal Allah Ta'ala, kebesaran Allah. Mengingat-ingatkan diri tentang sifat jalal Allah. Jalal Allah lagi. Jalal tu mana? Keagungan Allah, keperkasaan Allah. Maksudnya tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah dah nak sampaikan rezeki tu, tidak ada siapa boleh halang. Itu makna jalal Allah, perkasanya Allah Ta'ala itu, dan kebesarannya, azamahnya, dan rahmatnya, dan kamalnya, sempurnanya di dalam sifat ilmunya dan sifat kudratnya. Maksud dia apa? Maknanya kalau kita ni lapar, kita tak makan, apakah Allah tak tahu? Kalau kita rasa kita tak tahu, kita buruk sangka dengan Allah. Kerana ilmu Allah Ta'ala mencakup yang telah lalu, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Itu kita belajar dalam Tauhid. Sifat ilmu Allah, in the knowledge of Allah. Allah knows you hungry, you need food, Allah tahu. Kerana keyakinan kita itu tak kuat. Ini terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani ni, macam mana ayahnya mendidik Syekh Abdul Qadir Jalani masa kecil. Dia nak tanam yakin ke anak dia ni. Syekh Abdul Qadir baru umur 10 tahun. Dia kata ke anak dia, "Anakku, kau jangan risau buat rezeki. Ya. Setiap malam kau kena bisik pada dirimu, Allah memerhatikan aku, Allah menjamin rezekiku, Allah mengawasi aku." Tiap-tiap malam. Nanti pagi-pagi kau buka tudung saji ni, mesti kau nampak ada nasi, ada makanan dalam tudung saji. Bapak dia bos tu. Dia pun buat. Allahu nazirun ilayya, Allahu harisun ilayya, Allahu damin ilayya, Allah menjamin rezekiku, Allah memerhatikan aku. Tiap-tiap malam. Budak-budak pagi dia buka tu, betul lah, rezeki dia, bapak dia bubuh. Satu hari tu bapak dia sudah lupa. Bapak dia lupa nak bubuh. Allah tu. Lepas tu tanya, "Abdul Qadir, dah makan?" Dah makan. Bapak suruh yakin. Bapak dia tak bubuh makan. Ada makanan tu ada dalam tu. Bapak dia pun tak yakin macam tu. Bapak dia tahu makanan, nak suruh anak dia yakin. Satu hari tak terlupa nak bubuh, ada makanan dalam tu. Tawakal. Ya, seperti mana yang berlaku pada Siti Maryam, Sayyidatina Maryam, ya, ibu pada Nabi Isa alaihissalam, duduk di atas menara. Nabi Zakaria alaihissalam setiap hari menghantar makanan, naik. Jaga ni, sebab dia ni anak yang telah dinazarkan oleh ibunya, bapaknya. Kalau lahir anakku, aku akan serahkan kepada tempat ibadah. Kaum Yahudi masa itu, untuk dia menjadi tempat ibadah, menghambakan diri. Keluar anak perempuan, dia taruh kat atas menara tinggi. Nabi Zakaria hari atas laut, tak ada siapa di atas. Satu hari Nabi Zakaria datang, tahu dah ada buah yang bukan pada musimnya. Contohlah ni musim durian, tiba bukan musim, tiba-tiba ada durian, ada buah apple, ada ni. Terkejut, siapa hantar ni? Senyum ya Siti Maryam. Tawakal. Bila tawakal sudah sampai pada satu tahap yang dikehendaki Allah, rezeki itu datang sendiri. Kalau manusia tak hantar, malaikat hantar. Ada saja jalan. Lepas itu Nabi Zakaria pun tengok, ini buah yang bukan musimnya. Rupanya itu juga hadiah bagi Nabi Zakaria. Kalau Allah boleh mendatangkan buah yang bukan pada musimnya, maka Allah juga boleh mendatangkan anak kepada Nabi Zakaria walaupun isterinya belum musim untuk mengandung. Dah mandul, dapat anak. Isyarat kepada Nabi Zakaria. Ya. Ini semua cita-cita kita dengar itu kerana tawakal. Sifat tawakal pada Allah zahirkan. Pada siapa saja. Adakah dia Nabi, adakah dia itu orang biasa. Kalau ada tawakal, perkara ini akan jadi. Janji daripada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal, Allah akan bagi. Jadi kota kepada kota. Tadi kota yang berdinding satu orang itu supaya tak hilang tawakal, yakin dhaman Allah.
yakin Allah menjamin rezekinya. Nak yakin pula Allah jamin rezeki tu, tengok sifat Allah. Apa sifat Allah? Sifat jalalnya, azamahnya, rahmatnya, sempurnanya dalam ilmunya dan kudratnya. Ilmu makna Allah maha mengetahui, kudrat maknanya Allah mampu buat apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu mampu membuat apa saja sesuatu perkara mungkin, walaupun kita tidak boleh menerima pada akal kita yang cetek ni. Boleh berlaku. Lepas tu dia kata apa lagi? Itu kota bagi kota. Dan maha sucilah ia daripada menyalahi janjinya. Kalau manusia yang janji, mungkin besok dia bohong. Tapi kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, siapa bertawakal, aku cukupkan rezekinya. Allah tak mungkin janji. Tak mungkin Allah bohong. Dan lupa dan mustahil Allah Ta'ala tu lupa dan lemah dan adanya sifat kekurangan. Tak boleh nak mencukupkan rezeki kita. Kadang-kadang kita ni ragu dengan Allah. Yalah, Allah lah, usaha kita buat juga, betul lah. Tapi adakah usaha memberi berkesan? Kalau sudah tawakal, kadang-kadang usaha sikit je, banyak yang diberi. Kalau dah tak ada yakin, usaha banyak mana pun kadang-kadang tak dapat. Ataupun dapat setimpal hanya seperti mana yang diusahakan. Lepas tu dia kata apa lagi? Ya, dia kata dan dia kata lagi, maka apabila engkau mengekal makna mengulang-ulang, kekal, tetap di atas segala perkataan ini yang membimbangkan dia ke atas tawakal atas Allah. Bila kita tetap hati kita ni, kita ulang-ulang azkar ni, yang membangkitkan atas tawakal, bukan membimbang tu tidak, membangkitkan, membangkitkanlah dia di atas tawakal ke atas Allah Ta'ala di dalam pekerjaan rezeki. Kata Imam Ghazali, kalau kita selalu ingat ni, kita zikir hati kita ni, tawakal, yakin Allah, yakin Allah, yakin Allah, lama-lama dia akan dengan sendirinya boost tawakal dalam hati. Dia sendiri akan jadi. Dia akan terbentuk perasaan yakin tentang rezeki Allah dalam hati. Maka jika dikata orang, adakah lazim hamba menuntut rezeki atau tiada sekali-kali hal yalzamu abdu talaba rezeki bihalin ma. Jadi kalau orang tanya, kalaulah betul lah rezeki ini sudah dijamin oleh Allah, jadi kenapa kita ni nak kena cari? Buat persoalan tu kan. Kalau dah betul lah Allah dah jamin semua ni, adakah lazim hamba ni berusaha menuntut rezeki tu dengan sesuatu keadaan, satu cara, dengan apa cara sekalipun? Lazim mana mesti kita, wajib kita ni berusaha. Adakah kalau kita usaha nanti tawakal hilang? Ataupun kita nak berdoa je gitu, minta aja? Macam mana jawapan Imam Ghazali ni? Dia kata apa? Maka ketahuilah olehmu bahwasanya rezeki yang maklum lagi yang doman, iaitu yang ghadha mana yang mencukup, dan qawam. Ghadha ni makanan yang mengenyangkan, dan qawam ni yakni makanan yang mendirikan kejadian. Tiada dapat engkau tuntut akan dia, kerana iaitu suatu daripada perbuatan Allah. Tadi awal saya dah kata rezeki ada 4 macam. Rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki maut. Rezeki madmun semua orang dapat. Burung, ulat dalam batu, bayi yang baru lahir, katak dalam air, ikan,
Selagi dalam Lauh Mahfuz umurnya masih ada, rezeki itu akan ada. Dia tak ada mati. Maka kata Imam Ghazali, kalau engkau bicara tentang rezeki madmun ni tak payah cari, tak boleh cari. Kerana rezeki madmun ni semata-mata perbuatan Allah. Misalnya tuan-tuan, berlaku di Turki gempa. Sampai runtuh bangunan. Kita dengar cerita pelik-pelik. Budak-budak yang sudah tertimbus 5-6 hari hidup. Bayi yang tak ada apa-apa, tak mati. Orang yang kuat badan gagah mati. Macam mana kita nak jawab? Tapi kalau kita baca kitab ni tak pelik lah. Setiap bayi yang lahir tu dia ada rezeki dia. Kalau dah dikatakan dia ni tak mati ya. Adalah cara Allah nak bagi rezeki. Kisah-kisah bagaimana mereka berjumpa dengan orang-orang yang pakai jubah putih, tak kenal siapa, suap makanan dalam mulut. Banyak kisah seperti itu. Itu rezeki madmun. Rezeki madmun ni tak banyak. Rezeki madmun ni maknanya rezeki yang mencukupi untuk menegakkan tulang pak kerat. Maknanya kalau kita ni kata, aku nak tengok rezeki Allah, aku tak nak kerja, duduk rumah saja. Ada tak makanan tu? Pasti ada. Tapi tak banyak lah. Tak boleh nak kaya lah. Sebab itu rezeki madmun. Rezeki yang Allah jamin setiap yang bernyawa sebelum sampai ajalnya pasti ada rezeki. Yang tu di luar kemampuan kita, tak perlu pada usaha. Tapi kalau rezeki mamluk, kita nak jadi kaya, kita nak jadi orang dapat duit banyak, yang itu duduk-duduk tak ada lah. itu one in million. Duit jatuh dari langit. Tapi kalau sekadar rezeki madmun, walaupun kita tak buat apa, ada. Itu kata Imam Ghazali, yang itu tak perlu dicari. Itu af'al Allah, perbuatan Allah sendiri, bukan campur tangan kita tu. Setiap makhluk, sampai ulat dalam batu pun rezeki dia ada, dia tak mati. Kerana iaitu suatu daripada perbuatan Allah Ta'ala dengan hambanya, sama seperti hayat dan maut. Sama. Ajal, maut, rezeki di tangan Allah. Ni keyakinan orang dulu. Tiada kuasa hamba pada menghasilkan dia. Kita nak hidup lebih pada had. Allah kata umur kita 60, kita nak lebih tak boleh. Nak kurang pun tak boleh. Rezeki madmun macam tu. Nak lebih tak boleh, nak kurang pun tak boleh. Rezeki madmun. Rezeki yang dijamin selagi iman nyawa ada. Dan tiada pula boleh menolakkan dia. Nak tolak pun tak boleh. Kok mana mesti ada. Adapun yang maksum, rezeki bahagian ke nombor 2. Rezeki maksum, yakni yang sudah dibahagikan daripada asbab-asbab. Rezeki maksum ni rezeki yang dibagi sejak azali. Misalnya tercatat pada azali, si Polan rezekinya seorang guru. Kemudian rezekinya umur 60 pencen. Itu semua maksum dah siap. Kita jangan rasa aku kerja kerajaan ada, bukan. Memang dah dibagi sejak azali, itulah rezeki kita. Macam itulah cara dia. Kita yang perasan aku dapat rezeki ni sebab aku kerja kerajaan. Bukan. Itu zahir. Hakikatnya sudah tertulis. Itu rezeki. Ada rezeki orang tu dengan bisnes. Dia buat bisnes, dia dapat rezeki. Rezeki dia macam tu. Ada rezeki orang tu dengan mengajar. Orang bagi dia duit. Masing-masing. Ini rezeki maksum. Adapun yang maksum, yang sudah dibagikan daripada azali, daripada asbab, maka tiada lazim hamba menuntut akan dia, kerana tiada hajat bagi hamba kepada demikian itu. Dan sungguhnya hajat kepada yang diaku akan dia, iaitu daripada Allah, maka iaitu di dalam dhaman Allah Ta'ala, kata dia. Tak ada hajat. Yang dihajatkannya itu kepada yang sedang dijamin. Wa huwa minallah Ta'ala wa fi dhamanillahi Ta'ala. Sudah di dalam jaminan Allah. Maksud dah dibagi pada azali dah. Kerja ni gaji. Buat ni dia punya ni. Dan adapun firman Allah Ta'ala,
wabtaghu min fadlillah. Surah Jumaah tu kan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai engkau mengerjakan solat Jumaat, bertebaranlah engkau di muka bumi dan carilah engkau daripada kurnia Allah. Maka apa maksud kurnia Allah itu? Yang dituntut olehmu daripada anugerah Allah. Maka yang dikendak dengan dia itu ialah ilmu dan thawab dan pahala. Ini yang selalu disalah tafsirkan ramai. Tak maaf lah, kerana ustaz pun salah tafsir tentang ayat fa idza qudiyatis shalah, apabila engkau selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah engkau di muka bumi, carilah kurnia Allah. Dia tak kata carilah rezeki Allah. Fadlillah. Fadli itu bukan duit. Fadli itu dengan makna ilmu. Pergi tuntut ilmu hari Jumaat. Pergi cari guru, pergi dengar tazkirah. Wathawab, cari pahala. Hari Jumaat pergi ziarah kubur, ziarah orang alim, pergi ziarah orang sakit, pergi hospital. Sebab tu kalau negara Islam dia disuruh cuti hari Jumaat, kerana wabtaghu min fadlillah tu pergi cari pahala, bukan pergi sambung kerja. Kita terjemah min fadlillah. Tengok Allah Taala pun dah bagi tahu, Jumaat kena kerja. Lepas sembahyang Jumaat, wabtaghu min fadlillah, pergi cari duit. Siapa cakap gitu? Mana ada tafsir kata gitu? Wabtaghu min fadlillah, cari olehmu al-ilm wath-thawab. Pergi cari ilmu hari Jumaat, pergi cari pahala. Barakah hari Jumaat, ziarah kubur, cari ulama, jumpa dengan ulama, pergi ziarah madrasah, ziarah tahfiz, pergi kat masjid, jumpa pak imam, minta nasihat. Wabtaghu min fadlillah, cari kurnia Allah. Nampak tak tuan? Tafsir ni kalau kita tak betul, kita faham dia dari dia, kita pun dah tak nampak ada kebesaran hari Jumaat. Hari Jumaat, nampak? Nampak tuan? Kenapa hari Jumaat tu dibesarkan Allah tu, suruh cari pahala, bukan suruh cari duit. Cari pahala, cari ilmu. Ni? Atau dia kata apa lagi? Dan kata kil, iaitu dimudahkan, kerana suruh yang datang ia kemudian daripada tegah, maka adalah ia menepati makna diharuskan, tiada makna wajib dan lazim. Jadi pada hari Jumaat, ayat Quran tu dia kata wa idza nudiyatis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', dan tinggalkanlah kamu jual beli. Bila kamu mendengar azan Jumaat, hendaklah kau segera pergi ke masjid dan tinggalkanlah jual beli. Artinya tinggalkanlah usaha dan ikhtiarmu itu. Mencari rezeki itu tinggalkan. Jumaat tinggalkan. Lepas tu bila dah selesai, carilah kurnia Allah. Mana? Perintah sesudah larangan. Mula-mula larang, lepas tu perintah. Al-amru ba'da nahi yadullu 'alal jawaz. Perintah seluruh larang menunjukkan pada harus. Nak cari rezeki carilah, tapi tak wajib. Harus je. Kalau nak kata fadli itu makna rezeki. Maka jika dikata orang, betapa bagi ini rezeki yang madmun, yang sudah dijamin itu segala sebab, maka adakah dilazimkan kami menuntut akan sebabnya? Kata kil, tiada lazim kamu yang demikian, kerana tiada hajat bagi hamba itu kepadanya. Jadi kalau orang tanya, ni rezeki yang dah dijamin, jamin tu ada sebab. Lazim tak kita ni pergi buat sebab tu? Allah menjamin rezeki kita. Tiap-tiap seorang jaminan rezeki Allah tu lain-lain. Ada orang dijamin rezeki dia tu kena kerja ini. Adakah lazim kita kena buat sebab tu baru dapat rezeki? Dijawab, lazim tak? Wajib ke kita kena buat tu? Kena buat tu baru dapat rezeki? Kata kil tidak, tak lazim, kerana tiada hajat hamba itu kepadanya. Tiba-tiba makna jika begitu, Allah Ta'ala memperbuat, yakni melakukan dengan sebab, dan Allah juga memberlakukan dengan tiada sebab, maka di manakah lazim bagi kami menuntut sebab?
Maksud dia faham tuan-tuan. Sebab ni dia macam ni lah. Kalau dia keyakinan Allah tentang masalah rezeki ni beberapa bahagi. Yang pertama, orang yang yakin usaha ikhtiar dia lah yang mendatangkan rezeki. Syirik dia dengan Allah. Allah tak ada, usaha dia, qadariyah nama dia. Orang qadariyah, dia yakin usaha ikhtiar memberi kesan. Yang kedua, dia yakin Allah Ta'ala memberi dia rezeki, tetapi mesti melalui usaha yang dia buat. Ini orang yang jahil hukum adat. Betul, Allah akan bagi kita rezeki, tapi kita kena usaha lah. Tak usaha tak dapat. Ini pun tak betul lagi ni. Tak kena lagi. Yang ketiga, orang yang meyakini Allah Ta'ala mendatangkan rezeki kepadanya dengan sebab atau tanpa sebab. Pilih Allah lah. Sekali-sekali Allah nak bagi rezeki dengan sebab, boleh. Sekali-sekali Allah nak bagi tak ada sebab pun, boleh. Dia tak pegang dengan sebab. Yang ini yang betul. Maha suci Allah nak memberi kita rezeki, mesti buat sebab. Ikut Allah, nak ikut mana. Baguslah betul ni. Dah kena berhenti kerja, jam. Dah stres. Macam mana nak makan ni, tak ada kerja ni. Macam seolah-olah Allah Ta'ala bagi dia rezeki mesti dengan kerja tu. Ini makna keyakinan tak betul. Yang betul, Allah boleh bagi dengan sebab A, boleh dengan bagi sebab B, boleh bagi dengan sebab C, boleh bagi dengan tak ada sebab. Ikut Allah. Tapi bukan makna kita malas, bukan makna kita tak berusaha, tapi kita tidak meletakkan keyakinan kita itu pada usaha yang dilakukan. Kita letak pada Allah. Baik, lepas tu dia kata apa lagi? Maka adalah menepati, kata Kil, dimudahkan, iaitu suruh yang datang ia habis. Maka jika dikata orang, tetapi bagi ini rezeki yang madmun itu segala asbab, maka adakah dilazimkan kami menuntut akan sebabnya? Maka dijawab, kata Kil, tiada lazim. Demikian tiada hajat bagi hamba itu kepadanya. Jika begitu Allah Ta'ala berbuat yang ini melakukan dengan sebab, dengan tiada sebab, maka di mana lazim bagi kami menuntut sebab? Kemudian bahawasanya Allah Ta'ala mengaku bagimu akan akuannya yang semata-mata dengan ketiadaan syarat tuntut dan tidak syarat usaha. Allah menjamin rezeki kita, tak pernah Allah kata mesti usaha, mesti itu kita kata mesti tuntut. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak daripada binatang yang melata di dalam bumi melainkan atas Allah Ta'ala lah rezekinya. Tidak ada seekor semut, tidak ada seekor ulat, seekor cacing dalam tanah, melainkan atas Allah lah yang menjamin rezeki dia tu. Maka tiada betapa sah dengan bahawasanya menyuruh hamba dengan menuntut akan barang yang tiada mengetahui akan tempatnya. Macam mana pula kita tahu ke rezeki kita kat mana? Bolehkah kita jamin rezeki kita ni besok pagi kita makan pukul 6 kat rumah? Boleh jamin ke? Pukul 12 kita mesti makan tengah hari dekat pejabat? Boleh kita jamin? Berapa banyak kita buat perancangan dengan kawan kita, okey, tiap-tiap hari pukul 12 kita lunch sama-sama. Masuk pukul 11 ada orang tiba-tiba dapat call, bang balik, ayah sakit, dah cancel. Bang ada orang nyepuk kenduri, oh iya ke? Terlupa dah. Makan kat sana pula dah. Berapa kali kan? Orang dah masak dah tu. Tu orang rumah marah, buat konek dia masak je. Orang masak, makanlah rumah. Kena bawa datang lagi. Kita masak, tapi kita tak boleh paksa kita ni mesti makan di sini. Rezeki kita tak tahu. Tapi jangan pula tak masak. Mungkin yang kita masak tu rezeki orang lain pula. Tiba datang pula kawan, rezeki kau dah datang, masak. Banyak masak ni, dah makan. Banyak peristiwa tu jadi dalam hidup kita tu. Kita masak untuk orang lain, yang makan orang lain. Rezeki. Betul kata sini. Lepas tu dia kata apa lagi? Kadang-kadang kita rancang-rancang tak jadi, yang tak rancang jadi. Lepas tu dia kata,
betapa sah Allah suruh kita cari rezeki, sedangkan kita tak pernah tahu besok ni rezeki kita ni kat mana. Malam besok makan kat mana, tak tahu. Kadang-kadang dah siap, selera tak ada. Tak ada selera nak makan. Begitu keluar dengan kawan, masuk kedai kopi, selera datang. Pula. Berapa banyak orang dah masuk kedai, menu sedap, tak boleh nak makan. Pergi kedai warung tepi jalan, selera nak makan pula. Kita kata selera lah, tapi sebenarnya rezeki kita kat situ. Kat sini tak ada rezeki, tak makan. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata kita tidak tahu betapa Allah menyuruh kita mencari sesuatu yang kita tak tahu kat mana tempatnya. Mana kita tahu rezeki kita kat mana? Maka dituntut akan dia, kerana tiada mengetahui akan apa sebab, yang daripadanya sebab mendapat rezekinya yang ia menyampaikan dia. Tiada lainnya. Mana kita tahu? Memanglah selalunya hukum adat, kita kerja di satu perusahaan, setiap bulan dapat 1,500, itu hukum adat. Tapi betulkah mesti macam itu? Kalau kita kata mesti macam itu, berarti kita dah jadi qadariyah lah. Tak nampak Tuhan. Sebab tu Rasulullah kata 3 pekerjaan yang dikasih oleh Rasulullah boleh. Yang pertama az-zira'ah, tanaman. Yang kedua as-sina'ah, pertukangan. Yang ketiga at-tijarah, perniagaan. Kenapa Rasulullah sebut 3 perkara ni? Berniaga, bertukang, menanam. Sebab 3 ni memang akan betul-betul kita nampak rezeki itu tangan Allah. Orang tanam padi, dia tahu ke confirm ke padi dia akan masak, akan jadi, akan mendatangkan hasil? Tak tahu. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Orang berniaga lagi nampak, siapakah orang yang akan datang ke kedainya. Banyak barang akan laku hari itu, tak tahu. Mungkin hari ini banyak, besok tak ada orang. Orang bertukang buat rumah, betulkah tuan tu akan ada orang akan beli apa hasil tukangnya? Tak tahu. Ada orangkah yang akan minta kerja dia buat tukang? Tak tahu. Ini 3 ni. Tapi kalau makan gaji dia susah sikit, sebab dia tiap bulan cucuk keluar duit. Jadi dia nak yakin kata Allah bagi rezeki, dia susah sikit, sebab dia dah biasa tekan keluar duit. Sekali-kali tekan tak keluar duit, kacau. Rupa bank rosak. Masuk lambat sikit. Betul dia kata apa lagi? Dan apa yang jadi sebab dimakannya, apa sebab yang dia boleh makan pun dia tak tahu. Dan yang menghidupkan dia, tiada yang lainnya, dia tak tahu. Makanan mana yang dia makan ni sihat badan, tak tahu. Maka adalah seorang daripada kami tiada mengetahui akan demikian sebab itu dengan ketentuannya daripada apa yang menghasilkan baginya. Tak ada siapa boleh confirm. Maka tiada sah bila dia tak tahu, diberatkan akan dia. Kalau dah begitulah hukum syariat menyatakan, hukum akal menyatakan, yang kita tak pernah tahu di mana rezeki yang Allah tentukan kita. Kalau macam tu, macam mana kita nak wajibkan diri kita ni kena kerja kat sini, kena macam ni? Itu kita yang cakap. Kita yang buat kewajipan itu, bukan Allah. Allah tak pernah mewajibkan. Dan telik olehmu, dapatlah engkau petunjuk. Maknanya kalau benda yang disebut Imam Ghazali ni kita fikir mendalam, kita absorb dalam hati kita tu, lama-lama kita akan dapat petunjuk. Maka iaitu amat nyata. Kemudian maka memadakan kamu bahawasanya segala anbiya, nabi-nabi salawatu alaihi wassalam, dan para awliya al-mutawakkilin, semuanya bertawakal. Nabi-nabi, wali-wali semua tawakal. Tidak menuntut mereka itu akan rezeki pada kebanyakan daripada mereka itu. Dan Allah mereka itu bersunyi, mereka itu bagi beribadat. Tengok Nabi-Nabi Rasul, kalau dia kerja itu pun sekadar nak mempamerkan kerja ni halal, nak tunjuk pada umatnya saja, ya. Dan dengan ijma' bahawasanya mereka itu
tiada ada meninggalkan bagi suruh Allah Ta'ala dan tidak pernah menyalahi baginya pada demikian, maka nyatalah bagimu bahwasanya menuntut rezeki dan sebabnya tiadalah dengan pekerjaan yang lazim bagi hamba. Tak lazim. Tapi kalau buat juga, kalau buat itu sekadar usaha ikhtiar, ya, sebagai manusia kita kerja ni kerja itu, tapi kita tak pernah meletak keyakinan kita usaha itu mendatangkan rezeki. Rezeki pada tangan Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kamu di langit, bukan kat bumi. Bumi ni tempat cara disalurkan rezeki. Rezeki di langit. Maka ketahui olehmu bahwasanya sekaliannya itu tersurat di dalam Lauh Mahfuz, sudah makdur, sudah dikadarkan, lagi muakkad, sudah diwaktukan, yakni qadar yang tertentu dan waktu yang tertentu. When is your rezeki going to come? Berapa banyak rezeki anda akan dapat? Semua di Lauh Mahfuz. The time comes, you get. Dapat sampai masa dapat, sampai masa dapat. Dan tiada bertukar bagi hukum al-battah selama sekali. Dan tiada berubah bagi bahagiannya dan suratannya. Dan inilah perkataan yang sahih pada ulama kami, bersalahan pada perkataan yang kata setengah ashabu Hatim dan Syaqiq. Kata mereka itu, rezeki tiada bertambah dan tiada berkurang dengan perbuatan hamba, dan tetapi harta bertambah dan berkurang. Dan perkataan ini fasik kerana bahawasanya dalil pada kedua tempat itu satu, dan iaitu telah termaktub dan telah termaksub, telah terbagi, dan kepadanya lah telah diisyaratkan firman Allah Ta'ala, likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya tidak putus asalah engkau di atas barang yang luput akan kamu, dan janganlah kamu terlalu suka dengan barang yang datang kepada kamu. Ayat ni kalau boleh dihafal ayat ni. Likai la ta'su ala ma fatakum, janganlah kamu itu berputus asa kalau benda itu tak dapat, luput. Sebab tak dapat itu sebab azali, takdir Allah tak dapat, bukan sebab kau tak dapat sebab itu sebab ini, memang tak ada bahagian. Wala tafrahu, dan jangan terlalu gembira bima atakum, kalau kau dapat apa yang kau usahakan, jangan terlalu gembira sampai lupa pada Allah, kerana dapat itu kerana muafakat dengan kehendak Allah sejak azal, bukan kerana usaha ikhtiar itu. Jadi dapat pun okey, tak dapat pun okey. Dapat, syukur, muafakat usahamu dengan kehendak Allah. Tak dapat, kerana sejak azali Allah tak nak bagi benda itu, mungkin tak baik bagimu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dibacakan itu. Ya, diulang-ulang nasihat Imam Ghazali kata tadi ni, pasti akan datang tawakal. Benteng tawakal tu ialah mengingatkan kepada jaminan Allah, dan benteng kepada benteng itu mengingatkan sifat Allah tadi itu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adami min wa nasta'min asrarana wa shrul bi ni'ati bari afkarana. Sallallahu alaihi ala rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.